Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أساتذتنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى أرواح الإمام الحافظ الشيخ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله وإلى روح الشيخ محمد بن عمر نووي البنتاني رحمه الله. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sambung pengajian kitab Nasaihul Ibad. InsyaAllah malam ini kita akan sambung pengajian kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bintani Al-Jawi. Beliau mensyarahkan kitab Al-Munabbihat ala al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad karangan Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمه. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمه. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعليك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. Malam ini kita masih lagi bicarakan bab thunai, maqalah yang mempunyai dua nasihat. Kita sudah masuk ke maqalah yang ke-18. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa qila, dikatakan, man taraka adh-dhunuba raqqa qalbuhu. Sesiapa yang meninggalkan dosa, lembutlah hatinya. Wa man taraka al-harama wa akala al-halala saffat fikratuhu. Sesiapa yang meninggalkan yang haram dan makan yang halal, sucilah maksud, beninglah, jernihlah fikirannya. Al-Syekh Muhammad Ibn Umar Nawawi Al-Bantani ketika mensyarahkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ini,
yang dikatakan sesiapa yang meninggalkan dosa, lembutlah hatinya. Hatinya jadi lembut, jadi lunak, sehingga dia dapat menerima nasihat dan merenungnya. Sebab hati yang menghayati, maksud hati yang hidup. Perkataan menghayati itu berasal daripada perkataan Arab hayah. Hayah maksudnya hidup. Hati yang menghayati, hati yang hidup. Hati yang hidup seperti mana orang yang hidup. Orang yang hidup, apa yang dicakapkan orang dia boleh mendengar dan dia boleh faham. Apa yang diarahkan orang dia boleh ikut dan dia boleh lakukan. Tetapi kalau orang itu mati ataupun meninggal dunia, nasihatlah banyak mana pun, bagilah arahan sebanyak mana pun, berkatalah sepanjang mana pun, dia tidak akan mendengar, dia tidak akan ikut, dia tidak akan react sebab dia sudah mati. Begitu juga orang yang hatinya lembut, dia dapat menerima nasihat, tak marah-marah, dan dia dapat merenung nasihat itu. Dia dengan nasihat, dia dapat renung nasihat itu. Sudah pasti padanya ada kebaikan, nasihat-nasihat yang baik-baik. Sesiapa yang meninggalkan yang haram, maksud yang berkaitan dengan makanan, tidak makan minum yang haram. Pakaian, tidak memakai pakaian yang haram. Dalam arti kata, sumber untuk beli pakaian dia itu bukannya haram, dan pakaian dia sendiri itu pun bukan haram. Maksud, tidak menjolok mata, tidak menutup aurat dengan sempurna. Itu. Dan lain-lain, kiaskan maksud apapun. Dari segi pekerjaan itu halal, dari segi perusahaan itu halal, dari segi pemilikan itu halal. Satu, kalau dia tinggalkan yang haram, maksudnya dia ambilkan yang halal dan makan yang halal. Yang halal ini dua. Satu, dia tak makan yang haram. Kita tahu yang haram itu termasuklah khinzir dan yang lain-lain. Makanan yang tidak disembelih dan lain-lain. Ataupun makanan itu zatnya halal tetapi daripada sumber yang haram. Umpamanya kerana mencuri ataupun dibeli daripada duit yang haram. Maka makanan yang tadi itu walaupun halal, makanan tu halal tetapi sumbernya itu haram menjadi haram. Demikian juga dengan cara perolehan yang tidak benar, dirampas, dicuri ataupun tanpa izin dan sebagainya. Kalau dia boleh tinggalkan yang haram, makan yang halal, sucilah, maksud jernihlah fikirannya, maksud hatinya akan tenang, bening, jernih, lembut dan bersih fikirannya itu terhadap ciptaan Allah. Bila dilihat ciptaan Allah itu, dia akan dapat isyarat yang menunjukkan kekuasaan Allah, qudrah Allah. Allah yang menghidupkan makhluk selepas kematian. Allah yang mematikan makhluk selepas dia hidup. Begitu. Satu, itu qudrah Allah. Yang kedua, keesaan Allah. Kalaulah ada dua Tuhan dalam alam ini, sudah pasti akan berlaku chaos. Tuhan A inginkan si fulan jadi lelaki. Tuhan B inginkan si fulan jadi perempuan. Apa akan jadi? Hatta kalau muwafaqah antara keduanya sekalipun, dua-dua sepakat, okey, separuh lelaki, separuh perempuan, tetap itu menunjukkan kelemahan kedua-duanya. Sebab yang namanya Tuhan itu tidak berhajat kepada yang lain, tidak perlu kepada persepakatan Tuhan lain dan sebagainya. Begitulah alam ini, hanya Allah yang mentadbir, hanya satu-satunya. Sebab itu atur dengan baik, berjalan dengan sangat bagus dan berfungsi dengan sangat sempurna sekali sebab daripada sumber yang satu, Allah SWT. Dan seluruh alam yang kita lihat ini, alam dalam arti kata makhluk. Makhluk ini termasuklah manusia, jin, hayawan, tumbuh-tumbuhan. Itu adalah makhluk. Tetapi makhluk yang dalam pengertian yang lebih luas,
adalah ma siwallah, selain daripada Allah. Semuanya itu kalau kita lihat akan membawa kita untuk satu, mengakui kekuasaan Allah, qudrah Allah, keesaan Allah dan ilmunya Allah. Contoh, makhluk. Allah jadikan siang dan malam itu makhluk. Siang, malam, sejuk, panas, itu makhluk. Berubah. Itu tanda taghayyur, tanda makhluk tu, ciri-ciri makhluk. Sehingga kita, kalau terasa beban melakukan usaha apapun, pada siang hari panas, takkan selama-lamanya panas. Nanti dalam jam-jam tertentu akan redup. Maka perubahan ini menjadikan kita, Masya Allah, Tabarakallah, akan mengakui bahawa kekuasaan Allah, keesaannya, ilmu Allah. Allah tidak akan menzalimi hambanya. Orang itu tidak boleh tidur pada waktu siang, nanti akan datang malam. Orang itu nak bersukan pada waktu siang, nanti akan hilang malam. Masya Allah. Ini ilmunya Allah Azza wa Jalla. Allah mengetahui. Sebab kalau seorang engineer yang tahu buat kereta, sudah pasti dia tahu skru ni dekat mana, enjin ni bubuh kat mana, lampu ni pasang kat mana, tayar macam mana dia bergerak. Dia tahu setiap pergerakan itu. Sehingga siapa pun masuk dalam kereta itu akan senang, akan selesa. Allah Azza wa Jalla sangat mengetahui dalam penciptaannya. Masya Allah, Tabarakallah. Kerana itu Allah tidak akan menzalimi hamba. Ketika orang itu fikirannya itu tenang, bening, semuanya akan lihat ini semua daripada Allah, 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 Allah. Yang kita bicarakan dalam dunia kesufian beberapa malam yang lepas, al-wahdah fil kathrah. Kesatuan, yakni ketunggalan Allah dalam banyak. Maksud, dalam banyak yang kita lihat dekat dunia ini, makhluk-makhluk, siang, malam, pagi, petang, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Demikian dengan suara ini, dengan percakapan ini, Masya Allah, dengan setiap rezeki masing-masing. Orang itu mendapat rezeki daripada Allah, hatta ulat di dalam batu pun mendapat rezeki daripada Allah. Itu di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita melihat semuanya ini kembali kepada yang satu, iaitu Allah. Itu yang namanya al-wahdah fil kathrah. Melihat ketunggalan Allah, keesaan Allah di dalam banyak ciptaannya. Dan kita akan dibawa kepada satu akidah yang satu lagi, iaitu al-kathrah fil wahdah. Maksud, bila kita menunggalkan Allah, mengesakan Allah dalam sifat, dalam asma, dalam perbuatannya, apapun yang berlaku, yang dibuat dalam dunia ini, semuanya tunggal, datang daripada Allah. Maksudnya, daripada Allah terjadi semuanya. Inilah namanya al-wahdah, al-kathrah fil wahdah. Yang tadi itu al-wahdah fil kathrah. Cuba kita lihat orang yang memikirkan kejadian alam ini, merenung dengan akalnya yang sihat, berfikir dengan fikirannya yang bening, kerana dia tinggalkan yang haram, dia makan yang halal, maka itu membantu dirinya untuk lebih dekat dikurniakan kurniaan Allah Azza wa Jalla. Ketenangan, pertolongan, imdad dan sebagainya. Sehingga dia boleh memikirkan apa yang berlaku di dalam alam ini ada kaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Cuba direnung dengan akal, difikirkan dengan fikiran. Proses kejadian manusia. Daripada nutfah air mani, menjadi alaqah, segumpal darah dalam waktu-waktu yang tertentu. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Daripadanya akan jadi azam, tulang. Demikian akan menjadi laham, daging, yang membaluti tulang tadi itu. Sehingga nanti akan terhasil uruq, iaitu urat-urat.
ataupun a'sab, iaitu saraf-saraf. Proses kejadian manusia yang daripada air mani sahaja berterusan, human embryonic process, sehingga nanti Allah berikan pendengaran sama, kemudian Allah kurniakan basar, penglihatan, demikian a'dha, anggota-anggota yang lain. Siapa yang lakukan ini kalau tidak yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, dengan begitu teratur sekali, sehingga ulama-ulama sains, sehingga ulama-ulama memberikan sesuatu yang mengejutkan ahli-ahli ataupun saintis-saintis moden dengan penemuan-penemuan yang sangat luar biasa. Lihatlah saja dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan wa huwas sami'ul basir, dan Allah lah yang maha sami', maha mendengar dengan sifat pendengarnya, dan basir, yang maha melihat dengan sifat pelihatnya. Ketika ahli sains moden mengkaji dalam proses pembentukan janin manusia, tidak pernah penglihatan mendahului pendengaran, tetapi keluar telinga dahulu, baru penglihatan, baru mata. Masya Allah, begitu yang berlaku. Tidak pernah keluar mata dulu baru telinga, tak. Proses yang berlaku ialah telinga dahulu, barulah mata. Dalam Al-Quran, seluruh ayat ketika Allah membicarakan tentang Allah sendiri yang maha mendengar, barulah melihat. Tidak pernah Allah maha melihat, barulah mendengar. Ini suatu yang sangat luar biasa, sudah pasti datang daripada Allah yang maha bijaksana. Mari direnung yang kedua. Setelah tadi lengkap janin itu dengan seluruh anggota badannya, ia keluar daripada perut ibu dengan mudah sekali, tidak payah, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian ilham untuk menyusu susu ibunya, menangis-menangis dengan hidayah daripada Allah. Nah, baby tadi itu tahu di sini adalah nourishment, makanannya, susunya, tanpa dia belajar terlebih dahulu tentang itu adalah makanan, nourishment. Di situ adalah perlu disedut. Tidak. Siapa yang bagi ilham ini kalau tidak Allah SWT? Ketika dia tidak ada gigi, ditumbuhkan gigi. Kemudian gigi itu hilang ketika umur 7 tahun, ditumbuhkan kembali. Siapa yang buat semua ini kalau tidak yang maha berkuasa dan maha mengetahui, Allah SWT. Demikian kanak-kanak itu nanti akan jadi dewasa, muda akan jadi tua, sihat akan jadi sakit, tidur akan terjaga, ataupun nanti tidur kembali. Yang sihat sakit, kemudian sihat kembali. Siapa yang mengatur semua tagayyur, perubahan pada makhluk ini kalau tidak yang maha mengetahui? Kalau tidak mengetahui dan tidak bersistem, akan jadi pincang. Masya Allah, tabarakallah. Allah yang mengatur dengan begitu indah dan sempurna sekali. Rambut ataupun kuku boleh gugur dan boleh tercabut, tetapi di ketika lain dia akan tumbuh kembali, kemudian gugur kembali, tumbuh kembali. Siapa yang mengaturkan ini? Malam tidak selamanya, sebab nanti akan sirna disebabkan siang. Siang juga akan ditutup oleh kegelapan malam. Begitulah proses 24 jam. Siapa yang mengaturkan semua ini? Matahari, bulan, bintang, awan, hujan datang dan pergi. Siapa yang buat semua ini kalau tidak yang maha berkuasa, Allah Subhanahu wa taala. Demikian bulan itu badar penuh, kemudian semakin mengecil, sirna, habis. Kemudian nanti sabit, keluar lagi bulan sabit, kemudian lagi membesar. Masya Allah, bulan purnama 15 hari bulan, makin mengecil lagi. Begitulah proses yang berlaku itu. Demikian gerhana matahari, itu hilang cahaya matahari, kemudian timbul kembali. Begitu juga dia timbul, kemudian akan berlaku gerhana lagi. Itu berlaku kepada gerhana matahari dan bulan. Siapa yang lakukan semua ini? Bumi kita ini yang gersang,
ditumbuhkan Allah dengan tumbuh-tumbuhan, tetapi kadang-kadang yang sudah tumbuh itu pun menjadi gersang. Siapa yang lakukan semua ini kalau tidak Allah Subhanahu wa taala? Hadirin, semua ini proses kejadian diri yang sangat unik. Demikian tumbesaran manusia yang sangat teratur. Demikian peralihan kejadian manusia yang sangat hebat. Pertukaran yang berlaku kepada alam ini yang sangat sistematik. Demikian yang berlaku kepada makhluk-makhluk yang besar. Sangat terurus. Siapa yang mengaturkan semua ini? Siapa yang menguruskan semua ini? Siapakah yang mampu melakukan semua ini kalau tidak Allah Azza wa Jalla yang Maha Berkuasa? Kerana itu, kalau seseorang itu mengetahui bahawa tidak akan berlaku apapun dalam dunia ini, hatta tidak bergerak satu darah pun, tidak jatuh satu daun pun, tidak turun setitik hujan pun, tidak terkeluar satu huruf pun daripada mulut, tidak bergerak sesuatu pun pergerakan, melainkan hanya dan hanya dengan kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana kehendaknya, kerana ilmunya yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha mengkehendaki dan Maha melakukan sesuatu. Di situlah kita belajar di dalam sifat 24 serangkai sifat ma'ani, iaitu sifat hayah, berhidup, sifat alam, pengetahuan, sifat iradah, berkehendak, dan sifat qudrah, berkuasa. Allah berkuasa menjadikan, Allah berkuasa melakukan, Allah berkuasa mengadakan dengan muwafaqah, kesepakatan iradah Allah, kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak terjadi. Dan kehendak ini berdasarkan ilmu Allah di dalam ta'alluq tanyizi qadim. Sebab itu tidak ada ta'alluq suluhi qadim bagi ilmu, sebab Allah mengetahui sejak sedia kala. Dan ketiga-tiga sifat ma'ani ini, malah keseluruhan sifat ma'ani yang wujudi itu dibenarkan oleh satu sifat ma'ani yang lain, iaitu sifat hayah. Kita belajar tauhid untuk mengenal Allah, untuk tahu Allah, dan mantapkan pengenalan ini, pengetahuan ini, dengan kita rasakan keberadaan Allah, rasakan kewujudan Allah, rasakan kemahakuasaan Allah, rasakan keesaan Allah dengan satu ilmu, iaitu ilmu tasawuf. Sudah kita bicarakan di awal pertemuan kita dahulu. Ilmu tasawuf itu memantapkan tauhid. Ilmu tasawuf itu memagari ilmu fiqh. Tiga ilmu ini adalah rukun dalam agama. Mudah-mudahan kita ambil berat dan kita mempelajarinya dan ambil masa yang banyak untuk menumpukan padanya. Sebab inilah nanti akan ditanya ketika kita berada di alam barzakh, alam kubur nanti. Ketika insan sudah tahu semuanya ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan yakin, imannya semakin mantap, semuanya datang daripada Allah. Yang dia dengan begitu yakin dan begitu teguh i'tiqadnya bahawa dia yang hidup sekarang ini sudah pasti akan mengalami satu keadaan yang namanya mati, kematian. No one is immortal. Whether you like it or not, you dislike it or not, no one is immortal. You are going to die. Everyone will die. Setiap orang akan meninggal dunia atas nama kematian. Lidu lil mauti wa banu lil kharabi liman nabni wa nahnu ila turabi. Kehidupan adalah untuk kematian. Kenapa kita membina? Kerana ia akan menjadi suatu keruntuhan. Tidak salah membina rumah dan sebagainya, tetapi pastinya nanti akan ditinggalkan.
Kalau tak pun, nanti akan berlaku kiamat, runtuh semua sekali. Sebab itu, kehidupan ini adalah untuk persediaan ke arah kematian. Itu pasti. Setiap hari bangkit daripada tidur, itu suatu kesempatan Allah bagi untuk kita terus hidup dengan modal nyawa, lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggal itu nanti akan dibangkitkan semula. Kita yakin seperti mana Allah menghidupkan orang yang mati. Nah, Allah menghidupkan orang yang belum lahir, kemudian mematikan orang yang sudah hidup. Begitu mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali atas nama Al-Ba'thu, iaitu kebangkitan daripada kubur, yang nantinya akan menerima hisab dan pembalasan. Ini kalau kita ketahui akan meyakinkan, memantapkan akidah untuk kita setiap saat, ketika dan waktu, keadaan dan ruang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam arti kata, 2, 1, buat apapun yang disuruh oleh Allah. 2, tinggal apapun yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, berjalan pada jalan syarak untuk selamat dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Kita akan sambung insya-Allah perbahasan makalah-makalah yang seterusnya pada malam esok dan malam seterusnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عداد تشي الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk daurah kitab Hidayatus Salikin yang akan kita lakukan dan adakan pada bulan 7 nanti, tentang kitab yang akan kita kupaskan adalah kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Kitab ini asalnya adalah daripada kitab berbahasa Arab, iaitu Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam wa Barakatil Anam Zainuddin Abi Hamid ibn Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali yang meninggal pada tahun 505 Hijriyah. Masya Allah, bermakna kitab ini sudah 937 tahun umurnya, kitab Bidayatul Hidayah ini. Sangat barakah. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, beliau menterjemahkan kitab ini dan menghuraikannya dan menambahkan lagi huraiannya menjadi Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Inilah kitab cetakan yang pertama sekali dalam dengan tulisan tangan. Masya-Allah. Beliau lah yang menulisnya, iaitu yang sangat alim, yang sangat wara', seorang wali Allah, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, yang meninggal pada tahun sekitar 1246 Hijriyah. Ini gambar yang saya dapat daripada kawan-kawan. Cuma belum pasti apakah ini gambar beliau ataupun tidak. Tapi disebutkan sumber-sumber yang sahih mengatakan hampir pasti inilah gambar beliau, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Kitab beliau ini sudah berusia 196 tahun kalau kita bandingkan dengan zaman kita sekarang ini, 1442. Nah, beliau meninggal pada tahun 1246, lebih kurang 196 tahun. Kitab Hidayatus Salikin yang akan kita pelajari ini, barakahnya Masya Allah, tabarakallah. Guru kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadubi Al-Maliki menulis kembali
dan mentahqiqkan dengan tulisan Jawi. Dan selepas itu, beliau dengan usahanya melihat zaman sekarang ini ramai orang yang inginkan untuk dibahasa Melayukan ataupun ditulis dalam bahasa Melayu Romanized. Beliau lakukan, Masya Allah. Jadilah inilah kitab yang terbaru yang akan kita bahaskan nanti, yang ditulis, ditahqiq oleh guru kami yang mulia Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki hafizahullahu rahmatan wasi'ah.